Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 16 akan membentangkan tajuk kemahiran pembelajaran abad ke-21 dan keperluannya dalam revolusi industri 4.0. Seterusnya, kumpulan kami terdiri daripada 4 orang ahli kumpulan. Yang pertama saya sendiri iaitu Ahmad Farhan bin Ahmad. Seterusnya Nurliana Amirah binti Abdul Rahman. Seterusnya Nur Izzati binti Ibrahim. Dan akhir sekali Wan Muhammad Fahim bin Wan Muhammad Sabri. Untuk pengenalan tajuk ini, kami membawakan definisi pembelajaran abad ke-21 dan revolusi industri 4.0. Untuk pembelajaran abad ke-21 ialah guru menggunakan kaedah pembelajaran dan pemudahcaraan yang berpusatkan kepada murid, iaitu memberi peluang kepada murid untuk meneroka sesuatu yang baru serta menekankan elemen penggunaan teknologi terkini dan aspek kemahiran berfikir aras tinggi bagi menggantikan kaedah pembelajaran konvensional iaitu chalk and talk. Seterusnya, revolusi industri 4.0 adalah kesinambungan versi ketiga dalam peningkatan automasi beserta rangkaian internet dan proses-proses fizikal lain dan muncul pula satu sistem berbentuk cyber fizikal. Seterusnya, saya serahkan kepada sahabat saya untuk meneruskan perbentangan ini. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya Nurliana Amirah. Okey, saya akan teruskan pembentangan yang seterusnya, iaitu konsep 6C dalam pengajaran dan pembelajaran PAK 21. Okey, 6C ini merujuk kepada 6 kemahiran yang diperlukan oleh murid dan guru melalui proses pembelajaran dan pemudahcaraan PDPC sama ada di dalam maupun di luar bilik darjah. Okey. Yang pertama adalah pemikiran kritikal, yang mana pemikiran kritis ni adalah sebahagian daripada kemahiran berfikir yang dapat bantu kita sebagai manusia ni untuk menyelesaikan sesuatu masalah dengan berkesan dan menyesuaikan diri dengan keadaan persekitaran kita lah. Okey, yang seterusnya adalah pemikiran kreatif. Pemikiran kreatif ni adalah kecekapan menggunakan minda untuk menghasilkan idea baru, asli, luar biasa, pelbagai dan bernilai. Okey, seterusnya untuk yang ketiga adalah kolaborasi, yang mana kolaborasi ni adalah satu proses yang melibatkan kerjasama di antara beberapa individu dalam satu pasukan ataupun kumpulan untuk mencapai hasil yang diinginkan dan melahirkan kepercayaan di antara ahli-ahli yang terlibat dalam kumpulan tu. Yang keempat adalah komunikasi. Kemahiran komunikasi adalah penting dalam proses penyampaian maklumat, sama ada perkongsian pendapat dan juga interaksi antara dua pihak. Yang kelima adalah perwatakan. Watak ni adalah satu corak tingkah laku, fikiran dan perasaan yang berdasarkan prinsip-prinsip kekuatan moral dan integriti. Okay, yang terakhir adalah kenegaraan. Kenegaraan ini adalah merujuk kepada sikap patriotisme dalam diri ataupun cinta akan negara dan mempunyai identiti nasional kepada negara kita. Okey, seterusnya saya serahkan kepada sahabat saya untuk teruskan pembentangan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Muhammad Fahim bin Wan Muhammad Sabri akan meneruskan pembentangan bagi slide seterusnya, iaitu bagi slide standard asas PAK 21 dalam sistem pendidikan negara kita. Baik, untuk standard asas ini terbahagi kepada 5, yang mana pertama adalah komunikasi, yang bermaksud murid digalakkan menyampaikan pendapat terhadap sesuatu perkara dan guru sebagai pemudah cara lebih banyak bertanya berbanding menjawab. Baik, di sini guru lebih berperanan sebagai pemantau sahaja. Seterusnya adalah kolaboratif. Murid diajar untuk mengenal pasti kelebihan dan kekurangan ahli kumpulan, seterusnya bekerjasama melalui penglibatan yang seimbang. Di sini guru bertindak sebagai memberikan semangat dan memupuk semangat kerjasama di antara ahli kumpulan. Seterusnya adalah pemikiran kritis, di mana murid dididik untuk meneroka pemikiran untuk menilai sesuatu idea secara logik dan rasional bagi menghasilkan pertimbangan yang wajar. Seterusnya pula adalah kreativiti, iaitu murid menjana idea
yang menghasilkan inovasi bahan, aktiviti dan juga projek yang baru, unik, berguna dan berkualiti. Dan yang terakhir sekali adalah nilai murni dan etika, di mana murid dituntut untuk tahu, faham, menghayati dan mengamalkan nilai murni serta etika di dalam pelajaran. Seterusnya, kita pergi pula kepada slide seterusnya adalah ciri-ciri revolusi industri 4.0. Di mana ciri-ciri revolusi industri 4.0 ini terbahagi kepada 9. Iaitu yang pertama adalah robotik autonomi, yang kedua adalah simulasi, yang ketiga teknologi awan, seterusnya adalah integrasi sistem, industri internet pelbagai benda ataupun Internet of Things, security cyber, pembuatan aditif, reality maya, dan yang terakhir sekali adalah analisis data besar. Seterusnya, saya menyerahkan kepada sahabat saya untuk membentangkan slide seterusnya. Okey, seterusnya kita lihat cabaran yang untuk mendepani industri 4.0. Okey, pertama, kekurangan tenaga mahir. Negara kita sangat memerlukan banyak tenaga mahir apabila melalui industri 4.0. Okey, kedua, kesukaran penyelarasan organisasi. Sektor automasi, pembuatan dan digital harus memiliki strategi digital yang matang untuk beroperasi dengan baik. Ketiga, ancaman keselamatan fiber. Pengenalan IoT yang mengintegrasi antara sistem fizikal dan cyber akan menimbulkan lebih banyak kelemahan dalam sistem rangkaian, termasuklah ancaman penggodam atau penjenayah cyber. Keempat, inovasi dalam pendidikan. Sistem pendidikan perlu menerapkan elemen digitalisasi dalam pembelajaran. Juga inovasi dalam sistem pendidikan membantu pencapaian pelajar di samping mendidik minda mereka agar lebih bersedia terhadap persaingan kerjaya dan kehidupan pada masa depan. Okey, seterusnya. Kemahiran abad ke-21 yang diperlukan dalam revolusi industri 4.0 adalah pertama, menyelesaikan masalah kompleks, berfikiran kritis, kreatif, pengurusan sumber manusia, kemahiran bekerjasama, fleksibiliti kognitif, perundingan, kebijaksanaan emosi, berorientasikan perkhidmatan dan juga pertimbangan dan membuat keputusan. Okey, seterusnya. Okey, untuk contoh pelaksanaan PAK 21 dan IR 4.0 dalam bidang pendidikan adalah yang pertama, TVET iaitu Technical Vocational Education and Training. Yang kedua ialah program Sains, Teknologi, Engineering, and Mathematics, STEM. Dan yang terakhir ialah pertandingan guru adawira. Pertandingan guru adawira ini ialah guru yang banyak melakukan inovasi dan kreativiti dalam mendidik anak bangsa. Anugerah ini dilaksanakan oleh KPM bagi yang dipilih oleh KPM dalam mencari 100 orang yang dikelapasi 100 orang guru dalam melakukan inovasi dan kreativiti dalam mendidik anak bangsa. Okey, sekian. Terima kasih.